Oleh sebab itu, Hazrat Ali radhiyallahu an telah membawa Hazrat Abu Zar radhiyallahu an ke rumahnya. Sungguh pun Hazrat Ali radhiyallahu an telah melayaninya dengan makan minum dan tempat tidur. Namun sedikit pun beliau tidak berasa perlu untuk bertanya tentang diri musafir itu atau tentang sebab kedatangannya ke situ. Musafir itu pun tidak meluahkan apa-apa. Pada pagi keesokan hari, sekali lagi Hazrat Abu Zar radhiyallahu an pergi ke masjid. Sepanjang hari itu, beliau habiskan dalam keadaan demikian, yakni beliau sendiri tidak mengenali siapa dan beliau juga tidak bertanya kepada orang lain. Mungkin kerana berita permusuhan orang ramai terhadap Nabi SAW sangat masyhur. Bermacam-macam kesusahan dikenakan ke atas baginda SAW serta orang yang datang bertemu baginda SAW. Beliau berfikir bahawa dengan bertanya kepada sesiapa, mungkin beliau tidak akan mendapat maklumat yang betul, sebaliknya akan menimbulkan buruk sangka. Lebih baik beliau menyelamatkan diri daripada bahaya yang sia-sia dengan tidak bertanya. Pada petang hari kedua pun, Hazrat Ali radhiyallahu an telah teringatkan beliau seorang musafir asing yang belum selesai tujuan kedatangannya. Oleh itu, sekali lagi Hazrat Ali radhiyallahu an telah membawa tamu tersebut pulang ke rumahnya. Beliau juga telah menyediakan makanan dan menyediakan tempat tidur untuknya. Tetapi pada malam itu pun beliau tidak bertanya apa-apa kepada Hazrat Abu Zar radhiyallahu anhu. Pada malam ketiga itu pun itulah keadaan yang berlaku. Lalu Hazrat Ali radhiyallahu anhu telah bertanya, "Kamu datang untuk urusan apa? Apakah maksud kedatanganmu?" Hazrat Abu Zar radhiyallahu anhu meminta supaya Hazrat Ali radhiyallahu anhu bersumpah dan berjanji supaya memberitahu maklumat yang sebenar. Selepas itu baru beliau memberitahu tujuannya. Hazrat Ali radhiyallahu anhu berkata, "Baginda sallallahu alaihi wasallam sememangnya Rasulullah. Esok ikutlah saya pergi berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bawa kamu ke sana. Walau bagaimanapun, sekarang ini perintangan sedang hebat. Oleh sebab itu, dalam perjalanan nanti sekiranya saya menemui seseorang yang mungkin akan melakukan sesuatu terhadap kamu kerana kamu berjalan bersama saya, maka saya akan berpura-pura membuang air kecil ataupun saya akan berpura-pura membetulkan kasut saya. Sementara itu, kamu berjalan terus, jangan berhenti bersama saya. Dengan ini, orang tidak akan tahu yang kamu bersama saya." Oleh itu, pada keesokan hari pagi, beliau telah mengikut Hazrat Ali radhiyallahu anhu sehingga sampai ke sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di sana, maka berlaku perbualan antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah memeluk Islam pada masa itu juga. Oleh kerana bimbangkan kesusahan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Jangan zahirkan dahulu keislamanmu sekarang. Kembalilah kepada kaummu secara sembunyi. Apabila kami telah menang, barulah datang kembali." Beliau telah berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang jiwa saya berada dalam genggamannya, saya akan laungkan kalimah tauhid ini di tengah-tengah mereka yang tidak beriman itu." Lalu pada masa itu juga beliau telah pergi ke Masjidil Haram dan dengan suara yang lantang telah melaungkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian apa yang telah berlaku? Orang ramai bangun dari keempat penjuru dan mula memukul beliau dengan teruk sehingga mencederakannya dan beliau hampir mati. Bapa saudara Nabi SAW, Hazrat Abbas radhiyallahu anhu, yang pada masa itu masih belum memeluk Islam, telah membaringkan diri di atas badan beliau untuk menyelamatkannya. Hazrat Abbas radhiyallahu anhu telah berkata kepada orang ramai, "Kenapa kamu menzalimi dia? Orang ini daripada kabilah Ghifar, dan kabilah itu tinggal dalam perjalanan kita ke Syam. Perniagaan dan urusan kamu yang semuanya dengan negeri Syam. Sekiranya dia mati, maka jalan kita ke Syam akan tertutup." Disebabkan serangan itu, orang ramai pun mula berfikir bahawa memang di negeri Syam segala keperluan mereka disempurnakan. Tertutup jalan ke sana merupakan satu musibah. Oleh sebab itu, mereka telah membiarkan beliau. Demikian juga yang berlaku pada keesokan hari. Beliau pergi dan melanggar kalimah syahadah dengan suara yang lantang dan orang ramai tidak dapat menahan sabar setelah mendengar kalimat tersebut lalu menerkam beliau. Pada hari kedua itu pun, Hazrat Abbas radhiyallahu anhu juga yang menyelamatkan beliau dengan menerangkan bahawa jalan perniagaan mereka akan tertutup. Keterangan: perbuatan Hazrat Abu Zar radhiyallahu anhu itu ialah kerana semangat dan dorongan untuk menzahirkan yang hak, ini benar, walaupun diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menyembunyikan keislamannya. Apabila agama ini adalah agama yang benar, maka siapakah lagi yang perlu ditakuti sehingga agama yang benar ini perlu disembunyikan? Manakala larangan Rasulullah SAW ialah semata-mata kerana keprihatinan baginda SAW terhadap beliau. Mungkin Hazrat Abu Zar tidak mampu menanggung segala kesusahan. Sekiranya tidak kerana alasan itu, maka tidak mungkin seorang sahabat akan melanggar perintah Nabi SAW.
Beberapa contoh berkisah para sahabat radhiyallahu an tentang perkara ini akan diterangkan dalam satu bab yang tersendiri. Oleh kerana Rasulullah SAW sendiri menanggung segala jenis penderitaan dalam menyebarkan agama, maka Hazrat Abu Dzar radhiyallahu an lebih mengutamakan hasrat untuk mengikuti Rasulullah SAW daripada kesenangan beliau sendiri. Inilah satu-satunya perkara yang menyebabkan kemajuan agama dan dunia datang tersungkur pada kaki para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka dapat menguasai setiap medan. Sesiapa sahaja telah mengucap kalimah syahadah dan masuk di bawah naungan bendera Islam, sebesar-besar kekuatan pun tidak dapat menahannya, dan sebesar-besar kezaliman pun tidak dapat menghalangnya daripada menyebarkan agama. Jadi alhamdulillah, sahabat-sahabat, ikhwah, akhwat sekalian, kita telah pun mendengar kisah sahabat-sahabat yang tabah terhadap kesusahan untuk agama Islam. Daripada kita mendengar kisah Hazrat Anas bin Nadir yang begitu bersungguh-sungguh dan mempertahankan Islam, menyerbu ke arah tentera kafir walaupun tentera Islam lain lari meninggalkan Bukit Uhud sehingga beliau telah syahid. Kisah Hazrat Abu Basir, Hazrat Abu Jandal yang sangat berusaha untuk mempertahankan agama mereka, dan Hazrat Abu Dzar Ghifari yang sanggup terang-terangan menyatakan keislamannya dalam keadaan nyawa terancam. Jadi insya-Allah kita semua boleh mengambil pengajaran betapa ketabahan para sahabat ini sepatutnya menjadi pendorong untuk kita untuk tabah dalam memperjuangkan agama. Insya-Allah di sini akhirnya untuk episod pertama pada malam ini. InsyaAllah pada esok hari kita akan menyambung dengan fadilat Quran. Jadi insyaAllah semoga kita akan sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita. Akhir kata, kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku memohon dalam sujudku padamu, ampunkanlah segala dosa dalam diri. Ku percaya Engkau bisa meneguhkan pendirianku, keimananku. Ku memohon dalam sujudku padamu, ampunkanlah segala dosa dalam diri. Ku percaya Engkau bisa meneguhkan pendirianku, keimananku. Engkau satu cinta yang selamanya aku cari, tiada waktu ku tinggalkan demi cintaku kepadamu. Walau 1000 rintangan kan menghadang dalam diri, ku teguhkan hati ini hanya padamu. Ku pasrahkan. Cinta yang selamanya aku cari, tiada waktu